Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Tan dan juga rakan-rakan. Saya Ainur Insyirah binti Abdul Rahman akan membentangkan tajuk tutorial saya iaitu bincangkan dasar buruh dan perjuangan buruh di Korea Selatan. Ini adalah isi kandungan saya. Yang pertama, pengenalan. Yang kedua, saya akan membincangkan dasar buruh di bawah pentadbiran Presiden Korea Selatan yang di mana dasarnya memberi kesan kepada polisi buruh yang ada sekarang. Seterusnya, saya akan membincangkan perjuangan buruh iaitu kesatuan buruh, cabaran kesatuan buruh dan juga yang terakhir isu perjuangan buruh. Seterusnya, saya akan membuat kesimpulan mengenai tajuk saya ini. Pengenalan. Buruh merupakan pemain industri yang terpenting di Korea Selatan sejak bermulanya perindustrian berorientasikan ekspor yang dijalankan pada tahun 1963 sehingga kini. Dasar buruh yang dilaksanakan oleh pentadbiran Korea Selatan mempengaruhi kepada pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Hal ini kerana Korea Selatan merupakan negara perindustrian di mana pada tahun 2020, mengikut data yang dikeluarkan oleh Trading Economy, kira-kira jumlah tenaga buruh yang diperlukan untuk membangunkan sektor industri ialah 62%. Kesatuan buruh dilihat sebagai satu medium untuk memperjuangkan kebajikan dan juga isu buruh kepada kerajaan. Dasar buruh di bawah Pak Cheng Hee. Di bawah pemerintahan ketenteraan Pak Cheng Hee, beliau telah memperkenalkan pelan ekonomi 5 tahun yang membawa Korea Selatan ke arah perindustrian. Di bawah revolusi tersebut, Korea Selatan telah melaksanakan perindustrian berorientasikan ekspor, di mana beliau telah menggalakkan industri untuk mengeluarkan barangan untuk tujuan ekspor ke luar negara. Kesannya, berlaku reformasi ke atas dasar buruh di Korea Selatan. Antara polisi yang digubal ialah mengenai pembayaran gaji pekerja. Semua pekerja di bawah industri tekstil dan kasut dibayar dengan gaji yang sangat rendah iaitu pada 1,500 won sehingga 3,000 won sebulan. Selain, waktu bekerja juga dipanjangkan selama 15 jam sehari bermula 8 pagi sehingga 11 malam. Polisi ini juga menyebabkan ramai pekerja Korea Selatan hanya bercuti selama 2 hari sebulan. Kebanyakan syarikat pengeluar tekstil, automotif dan juga keluli berlumba-lumba untuk meningkatkan pengeluaran disebabkan oleh orientasi yang diperkenalkan oleh kerajaan. Akibatnya, terdapat kilang yang memberikan amfetamin kepada pekerja untuk memaksa mereka bekerja lebih masa. Di sektor tekstil pula, terdapat kira-kira 83% pekerja merupakan golongan wanita yang berusia 14 hingga 20 tahun yang mana ada pada ketika itu berlaku eksploitasi buruh kanak-kanak untuk meningkatkan produktiviti barangan. Kesan daripada dasar buruh tersebut, wujud gerakan buruh yang membantah dan menuntut perubahan polisi buruh untuk penambahbaikan tempat kerja yang diketuai oleh Chun Tae-il pada 1970. Namun gerakan tersebut berjaya dipatahkan. Seterusnya, dasar buruh yang kedua adalah pengharaman organisasi buruh. Organisasi buruh dilarang sama sekali semasa pentadbiran Pak Cheng Hee sehinggalah pentadbiran Chun Doo-hwan yang digulingkan. Hal ini kerana semasa zaman pentadbiran Pak Cheng Hee, Presiden mempunyai kuasa untuk melarang segala aktiviti berorganisasi yang menentang dasar kerajaan selain untuk mengelakkan berlakunya rusuhan. Hanya satu sahaja organisasi atau kesatuan buruh yang dibenarkan dan digubal perlembagaannya mengikut acuan kerajaan pada tahun 1961 iaitu Federation Korean Trade Union (FKTU).
Dasar buruh di bawah Kim Yong-sam. Sejak awal 1990-an, Korea Selatan telah menjadi sebahagian daripada pergerakan umum ke arah pasaran buruh yang lebih fleksibel. Sejak tahun 1987, terdapat perubahan dalam ekonomi yang bersifat berpusat, terkawal dan mempunyai struktur pasaran buruh. Pentadbiran Kim Yong-sam telah melancarkan New Korea dan globalisasi peantarabangsaan dengan mengekalkan daya saing produk Korea di peringkat pasaran global, di mana merupakan tugas yang sukar baginya disebabkan oleh kenaikan upah. Peningkatan pergantungan pada ekspor menjadikan produk terdedah kepada turun naik pasaran antarabangsa, contohnya penurunan harga separa konduktor sebelum krisis kewangan. Globalisasi menyebabkan ekonomi negara berubah menjadi kapitalis dan dasar buruh juga berubah buat pertama kali sejak sekian lama. Antara perubahan dasar buruh ialah penubuhan jawatan kuasa Presiden untuk hal-hal buruh. Suruhanjaya Presiden Pembaharuan Hubungan Industri dibentuk pada bulan Mei 1996 dengan tujuan untuk melonggarkan peraturan buruh. Cadangan untuk melihat semula Undang-Undang Piawaian Buruh mengenai pemberhentian diluluskan oleh Majlis Nasional pada bulan Mac 1993, namun diboikot oleh parti pembangkang kerana pengubalan undang-undang bertentangan dengan Piawaian Organisasi Buruh Antarabangsa ILO dan juga parti lawan. Parti yang memerintah terpaksa menghentikan peruntukan terhadap perberhentian kerja selama 2 tahun untuk memberi lebih banyak masa kepada pemerintah untuk melobi sokongan daripada pihak pembangkang. Walau bagaimanapun, pengenalan sistem waktu bekerja yang fleksibel diterima di mana pengiraannya dibuat berdasarkan setiap 2 minggu atau bulanan. Dasar buruh yang kedua adalah Undang-Undang Sistem Insurans Pekerja diperkenalkan. Bagi melancarkan pembaharuan yang dibuat sebelum ini, ia berfungsi untuk melancarkan pengenalan sistem fleksibel waktu bekerja. Sistem ini mempunyai 2 peranan, iaitu menstabilkan pekerjaan sementara pada masa yang sama melicinkan proses penyesuaian tenaga kerja ketika pengangguran dan juga pengambilan pekerja apabila diperlukan. Dasar buruh di bawah Kim Dae-jung. Selepas berlakunya krisis kewangan Asia pada 1997, Kim Dae-jung menjawat jawatan Presiden Korea Selatan pada 1998. Beliau telah mengetengahkan pelan pemulihan untuk membantu ekonomi Korea Selatan serta industri yang terkesan akibat krisis kewangan. Disebabkan oleh krisis yang berlaku, syarikat Chaebol telah terpaksa menanggung hutang yang banyak dan tahap pengangguran juga meningkat akibat firma terpaksa membuang pekerja. Melalui polisi buruh yang digubalnya, beliau telah memperkenalkan jawatan kuasa tripartite, iaitu melibatkan kerajaan, syarikat dan pekerja. Jawatan kuasa ini bertanggungjawab dalam membuat rundingan mengenai isu-isu yang belum selesai berkaitan dengan perlindungan sosial buruh, undang-undang buruh dan penstrukturan semula ekonomi dan industri. Polisi tersebut telah memberi peluang kepada Kesatuan Buruh untuk mengetengahkan isu gaji dan kos sara hidup pekerja. Melalui perjanjian yang diberi nama Social Compact, semua pihak hendaklah mengetengahkan isu untuk meningkatkan penyertaan pekerja dalam pengurusan. Dasar buruh yang kedua ialah Kim Dae-jung juga memperkenalkan penyusunan semula syarikat dan prinsip pekerja yang fleksibel. Melalui prinsip pekerja yang fleksibel, ia membenarkan sistem penghantaran pekerja selama 2 tahun di mana pekerjaan yang dianggap memerlukan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman, jangka masa pekerjaan boleh dilanjutkan dengan syarat yang dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak, iaitu pekerja dan majikan. Yang ketiga, pentadbiran Kim Dae-jung juga memperkenalkan peruntukan pemberhentian pekerja. Dengan persetujuan daripada Kesatuan Pekerja,
Klausul pemberhentian pekerja dalam Akta Piawaian Buruh dilaksanakan secara formal pada bulan Februari 1998, walaupun pemberhentian kerja hanya boleh dilakukan berdasarkan perkara berikut dengan syarat. Yang pertama, keperluan pengurusan segera, termasuklah pemindahan, pemerolehan dan penggabungan perniagaan untuk mengelakkan masalah kewangan. Yang kedua, majikan harus berusaha sedaya upaya untuk mengelakkan pemecatan pekerja, dan jika pemecatan berlaku hendaklah mengikut standard yang adil dan rasional. Yang ketiga, perundingan ikhlas dengan kesatuan sekerja dan juga 60 hari dengan notis awal untuk memberhentikan pekerja. Dasar buruh di bawah Park Geun-hye. Antara dasar buruh di bawah Park Geun-hye ialah mengurangkan job security di dalam industri dengan mewujudkan lebih banyak pekerja kontrak bagi mengurangkan kadar pengangguran di Korea Selatan. Beliau juga mengetengahkan kelonggaran syarat kepada majikan untuk memberhentikan pekerja berdasarkan prestasi. Jika prestasi pekerja berada pada tahap tidak memuaskan, maka majikan boleh memberhentikan pekerja atas alasan keberhasilan syarikat. Dasar seterusnya ialah pentadbiran Park juga telah melaksanakan 4R dalam pengambilan buruh wanita. Hal ini bertujuan untuk menggalakkan wanita mencuburi pasaran buruh. Beliau telah merendahkan halangan untuk menggalakkan wanita turut serta, dan beliau juga mengatakan bahawa kerajaan harus fokus untuk memastikan bahawa penyertaan wanita kekal meningkat sehingga dapat menghasilkan kepimpinan wanita di peringkat global. Untuk mengembangkan penyertaan ekonomi wanita dan meningkatkan kadar guna tenaga wanita, 4R iaitu recruitment, retaining, restarting dan representation hendaklah seimbang dengan mewujudkan persekitaran sosial yang mesra kejaya untuk wanita sepanjang hidup mereka. Proses pengambilan pekerja mestilah adil untuk kedua-dua jantina supaya dapat mengekalkan tenaga kerja wanita. Tenaga kerja wanita hendaklah diberi kemudahan oleh dasar-dasar yang menghalang gangguan dalam kerjaya wanita. Dasar buruh di bawah Moon Jae-in. Dasar buruh di bawah Moon Jae-in ini disifatkan adalah sesuatu yang ditunggu oleh semua pekerja. Hal ini kerana melalui pentadbiran beliau telah meningkatkan gaji minimum kepada 10,000 won sejam bermula tahun 2020. Beliau juga telah memendekkan masa bekerja seminggu daripada 68 jam kepada 52 jam. Seterusnya, di dalam polisi kerajaannya juga, Moon Jae-in telah mewujudkan job security dalam sektor awam. Moon Jae-in mewujudkan lebih 810,000 peluang pekerjaan dalam sektor awam dengan menjadikan pekerja kontrak yang sedia ada kepada pekerja tetap, terutamanya dalam sektor keselamatan dan pengangkutan. Melalui polisi buruh yang baru, Moon Jae-in juga telah meletakkan hak ratifikasi perlindungan ILO dalam jawatankuasa tripartite. Kerajaan juga membenarkan buat pertama kalinya FKTU dan KCTU diberi peluang untuk duduk semeja membincangkan hal-hal kebajikan buruh bersama dengan kerajaan. Perjuangan buruh. Terdapat dua kesatuan buruh di Korea Selatan yang paling utama. Yang pertama adalah Federation of Korean Trade Union, FKTU. Federation of Korean Trade Union ditubuhkan pada 1961 selepas rampasan tentera yang diketuai oleh
Pak Cheng-hee. Pak Cheng-hee telah membubarkan General Federation of Korean Trade Union dan sekutunya kerana beliau berpendapat bahawa Kesatuan Buruh merupakan sebuah ideologi komunis. FKTU diluluskan penubuhannya dan diletakkan di bawah arahan pihak berkuasa yang pada ketika itu tentera atau lebih tepat di bawah payung rejim Pak Cheng-hee. Pada hujung 2018, terdapat seramai 933,991 orang yang menjadi ahli kesatuannya. FKTU memainkan peranan yang penting pada awal penubuhannya dengan menjadi penyokong terhadap polisi buruh yang dilakukan oleh kerajaan selaku sebuah kesatuan buruh yang tunggal di Korea Selatan sebelum 1995. FKTU juga bermatlamat untuk tidak mempunyai sebarang agenda revolusi dan reformasi. Hal ini menyebabkan banyak syarikat memilih untuk bekerjasama dengannya, terutamanya dalam pengurusan syarikat. FKTU juga memperjuangkan pembayaran gaji pekerja serta kesamarataan dalam syarikat. Kesatuan yang kedua adalah KCTU atau Korean Confederation of Trade Union. Korean Confederation of Trade Union (KCTU) ditubuhkan secara rasmi pada 1995 dan menjadi sebuah kesatuan sekerja yang paling besar dalam industri di Korea Selatan pada 2018 apabila jumlah ahli yang berdaftar di bawah KCTU ialah seramai 963,035 orang, iaitu meningkat sebanyak 36.1%. KCTU bersifat lebih radikal dengan menjadi demokrasi dalam industri sebagai agenda utama di samping kesamarataan Argentina dalam syarikat dan memperjuangkan waktu bekerja untuk ahlinya. Kerjasama antara FKTU dan KCTU. Antara bentuk kerjasama antara KCTU dan FKTU ialah menuntut perubahan terhadap Undang-Undang Buruh. Undang-undang buruh yang telah dikeluarkan oleh kerajaan kadang-kadang telah melanggar piawaian International Labour Organization (ILO). Sebagai contoh, semasa reformasi polisi buruh yang dilakukan oleh Kim Yong-sam, FKTU dan KCTU telah mendesak kerajaan untuk mengubah semula polisi. Selain itu, FKTU dan KCTU juga menuntut supaya adanya campur tangan orang ketiga di dalam rundingan dengan matlamat jangka panjang untuk mengukuhkan industri. Kesatuan industri merupakan salah satu alternatif untuk kesatuan syarikat kerana aktivitinya terhad kepada perusahaan. Akhirnya, dua pusat kebangsaan itu meletakkan penekanan kepada reformasi sosial yang pesat dan luas. Mereka menekankan pembasmian hubungan antara politik dan perniagaan, hukuman politik dan birokrat yang korup, pengenalan ketulusan dalam urusan peniaga perbankan dan akhirnya pembaharuan cukai. Seterusnya, cabaran persatuan buruh di Korea Selatan. Antara cabaran yang dihadapi oleh persatuan buruh ialah perubahan dasar buruh. Perubahan dasar buruh yang dilakukan oleh kerajaan setiap kali bertukar pemimpin kerajaan akan memberi kesan kepada pekerja industri. Hal ini menyebabkan ada waktu polisi buruh yang dijalankan oleh kerajaan menyebelahi kepentingan buruh dan ada masa polisi tersebut seakan-akan menyebelahi majikan dan syarikat cebol. Sebagai contoh, kempen globalisasi yang dijalankan oleh Kim Yong-sam telah memberi kesan kepada polisi buruh di mana berlaku reformasi ke atas polisi buruh yang memihak kepada majikan. Seterusnya, masalah kepimpinan. Pengeluaran kepimpinan adalah elemen paling penting dalam penggerakan buruh. Jika pemimpin menyokong penindasan kerajaan dan dasar buruh bersifat eksploitatif, gerakan buruh akan menerima dasar kepentingan kerajaan dan tidak akan bersifat demokratik. Kepimpinan buruh mempunyai dua jenis, sepadan dengan pusat kebangsaan. FKTU cenderung untuk bekerjasama dengan dasar buruh negeri tanpa mengira ciri-ciri kerajaan, sementara KCTU pula mengambil kedudukan bebas dengan tujuan untuk mendemokrasikan hubungan perindustrian. Seterusnya ialah sumber baharu untuk solidariti.
Secara umumnya, di Korea Selatan, pendapat awam secara beransur-ansur beralih terhadap pergerakan buruh, terutamanya dalam konteks kemelesetan ekonomi sekarang. Terdapat dua sebab utama trend negatif ini. Satu adalah konservatisme yang berakar umbi dan ideologi anti-buruh yang khas kepada masyarakat Korea, dan yang lain adalah kesan yang boleh dijangka dalam perjuangan buruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan pesat nampaknya semula jadi kepada rakyat, dan faktor yang memperlahankan pertumbuhan ekonomi dianggap ialah buruh. Seterusnya adalah kekangan kewangan. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, sistem ini berdasarkan kepada kesatuan sekerja. Pekerja harus membayar 1 hingga 2% daripada gaji bulanan mereka kepada kesatuan sekerja. Apabila persatuan mengalir ke atas, iaitu di hierarki yang paling tinggi, masalah kewangan secara semula jadi menjadi lebih buruk bagi badan pentadbiran. Keadaan kewangan berbeza-beza antara kesatuan. Yang lebih tua mempunyai asas yang lebih kukuh daripada orang-orang yang baru. Seperti FKTU lebih baik daripada KCTU kerana ia menerima subsidi kerajaan yang berjumlah beberapa juta dolar setahun. Walaupun FKTU mempunyai sumber pendapatan lain daripada menyewakan pejabat dan mengendalikan kedai kecil, KCTU pula perlu membayar sewa pejabat di ibu pejabat setiap bulan. Isu perjuangan buruh di Korea Selatan. Saya ambil dua contoh isu perjuangan buruh di Korea Selatan. Antara contoh yang pertama ialah protes kereta api dan subway Jun 1994. Kumpulan yang terlibat ialah Korean Locomotive Council KLC, iaitu Kesatuan Sekerja, Korean National Railway KNR, majikan. Pihak yang ketiga KCTU. Protes ini berlangsung daripada 24 Mei 1994 sehingga 30 Jun 1994. Pada antara tuntutannya adalah waktu kerja lebih masa, gaji kerja lebih masa dan cuti mingguan. Pada bulan Jun 1994, Majlis Lokomotif Korea KLC cuba untuk memulakan tawar-menawar kolektif dengan Korea Selatan Kereta Api KNR mengenai jam kerja, bayaran lebih masa dan cuti hari mingguan. Disebabkan keahlian KLC bertindih dengan pekerja di kereta api yang telah diluluskan oleh kerajaan, pekerja federasi di bawah larangan undang-undang buruh yang menyatakan halangan untuk menubuhkan kesatuan sekerja di tempat kerja. Ini bermakna KLC telah melanggar jaminan universal hak untuk bebas berpersatuan, tidak mempunyai kedudukan undang-undang untuk berfungsi sebagai sebuah organisasi kesatuan sekerja. Ini bermakna penubuhan organisasi KLC tidak sah. Hal ini menyebabkan kerajaan tidak bersetuju untuk mengadakan rundingan kerana KLC telah melanggar undang-undang buruh yang telah ditetapkan. Rundingan gagal menyebabkan serangan polis besar-besaran terhadap bantahan kereta api yang diadakan, mengakibatkan beratus-ratusan penangkapan pekerja di mana separuh daripadanya merupakan tindak balas kerajaan terhadap pelanggaran jelas hak untuk berhimpun bebas dan hak pekerja untuk membentuk kesatuan pilihannya sendiri. Tindakan ini menimbulkan mogok dan pemecatan besar-besaran dalam pengurusan kereta api dan subway yang seterusnya menghancurkan KLC itu sendiri. Kesannya, ketua KLC dan KCTU ditahan atas alasan mengganggu urusan perniagaan, perhimpunan haram dan campur tangan pihak yang ketiga. Contoh yang kedua, protes umum 1996. Antara kumpulan yang terlibat ialah FKTU, KCTU, kerajaan. Protes ini berlangsung selama 4 minggu pada Disember 1996 hingga Januari 1997. Antara tuntutannya ialah menilai semula polisi buruh baru yang diperkenalkan oleh kerajaan yang memberi kuasa kepada majikan untuk memecat pekerja. Pada Disember 1996,
dan Januari 1997. Kerajaan Korea Selatan telah mengalami protes yang terburuk dalam sejarah negara apabila pekerja otomotif dan pembinaan kapal enggan untuk bekerja sebagai tanda protes terhadap undang-undang yang dikenakan oleh kerajaan kepada polisi baru buruh, di mana majikan diberi kelonggaran untuk memecat pekerja dan melanggar hak asasi buruh. Selain daripada itu, protes tersebut juga merupakan tindak balas kepada kerajaan yang ingin menangguhkan pengenalan sah kepada KCTU sehingga pada tahun 2000. Oleh sebab itu, KCTU bertindak untuk melancarkan protes dan seramai 1.2 juta ahlinya telah menyertai protes tersebut pada 26 Disember. Protes ini merupakan protes yang terbesar sejak penubuhannya. Sehari selepas protes berjalan, protes mula merebak kepada sektor lain termasuk hospital. Pada 28 Disember, pihak polis telah menggunakan gas pemedih mata ke atas ahli protes untuk menyuraikan protes. Namun, ahli protes memberikan tindak balas dengan membaling batu. Pada 1997, protes tersebut berakhir selepas undang-undang buruh diubah oleh kerajaan. Ini mengakibatkan pengerahan 3 juta pekerja untuk menutup pengeluaran otomotif, kapal, gangguan hospital, kereta api bawah tanah dan televisyen. Dua kesatuan utama yang bertanggungjawab ialah FKTU yang bekerjasama dengan KCTU. Protes ini penting kerana tahap penyertaan pekerja yang paling tinggi dan tahap sokongan awam yang tinggi. 2 bulan selepas tamatnya mogok, kerajaan telah meluluskan undang-undang yang hampir sama dengan hanya konsesi kecil, menyebabkan serangan besar-besaran berjaya dalam mobilisasi, tetapi hanya sedikit berjaya dari segi hasil yang sebenar. Protes ini merupakan protes yang terbesar di Korea Selatan dan paling berjaya dalam sejarah kesatuan buruh. Kesimpulan, dari awal 1990-an, pentadbiran Korea Selatan telah melancarkan beberapa siri pembaharuan struktur untuk meliberalisasi dan membebaskan peraturan ekonomi dan pasaran buruh sejajar dengan strategi globalisasi. Terutamanya selepas krisis kewangan, reformasi pasaran buruh yang fleksibel adalah salah satu inisiatif utama untuk menjaga ekonomi Korea untuk terus berdaya saing di pasaran global. Kesatuan buruh dilihat sangat penting dalam memainkan peranannya untuk menjaga kebajikan pekerja-pekerja industri dan juga dilihat mampu melumpuhkan Korea Selatan disebabkan oleh beberapa siri demonstrasi yang dijalankan sepanjang pentadbiran beberapa pemimpin Korea terdahulu. Perjuangan buruh dalam menuntut haknya sebagai pekerja industri yang membawa ekonomi Korea Selatan terus ke hadapan haruslah diambil berat oleh pentadbiran negara kerana mereka merupakan tulang belakang di dalam ekonomi Korea Selatan. Ini adalah rujukan saya. Sekian, terima kasih.